Ogos lalu, penyelidik dari Pusat Penyelidikan Dadah Universiti Sains Malaysia, Profesor Madya Zurina Hassan menerima anugerah penyelidikan George Foster dari Yayasan Alexander von Humboldt, Jerman di atas kajiannya berkenaan ketum. Untuk memahami lanjut mengenai kajian tersebut, kita bersama dengan Profesor Madya Zurina Hassan yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof, pertama sekali tahniah atas penghargaan yang diterima ini. Prof, pertama sekali mungkin kalau Prof boleh mengulas mengenai pemilihan ini, kerana ia bukanlah perkara yang mudah kalau kita lihat, kerana perlu bersaing dengan lebih ribuan penyertaan dari seluruh dunia, dan juga saya difahamkan hanya 10 penyelidik sahaja yang dipilih, Prof. Ya, betul. Penyertaan ini sebenarnya dibuka setiap tahun dan dianjurkan oleh Alexander von Humboldt setiap tahun. Jadi pemilihan tu bergantung kepada host universiti di Germany. Host universiti di Germany yang akan mencadangkan kepada yayasan ini sesiapa yang layak untuk diberi berdasarkan biodata yang dihantar ke pemohon sebagai permohonan. Jadi saya telah memilih Erlangen University sebagai host universiti saya, dan didapati bahawa saya telah terpilih sebagai salah satu daripada 10 orang yang mendapat award ni. Ya, Prof, saya difahamkan juga Prof memilih untuk ke Universiti Erlangen, Jerman pada Januari depan untuk mungkin memulakan kajian. Mungkin juga Prof boleh jelaskan mengenai kajian tersebut dan juga bagaimana kita boleh melihat sumbangan kajian itu dalam bidang kesihatan mungkin. Okey, sebenarnya untuk makluman, saya sudah membuat kolaborasi bersama Erlangen University sejak 2010. Dan kami telah sign banyak MOU dan salah satu daripada projek ialah berkenaan dengan kratom sebagai pemulih untuk orang yang mengambil alkohol. So, because di Europe terdapat banyak orang yang ketagih alkohol. Jadi, kolaborator saya bercadang untuk memilih kratom sebagai replacement terapi untuk alkohol dependent. Okey, jadi untuk di Malaysia, di Pusat Penyelidikan Dadah, kami memang menjalankan kajian berkenaan dengan kratom. Salah satu bidang saya adalah neuroscience. Bila saya pergi di sana, saya akan mengkaji lebih mendalam lagi berkenaan dengan genomic sequencing yang menyebabkan orang yang ketagih ketum ni, apakah jin yang terdapat di dalam otak dia yang berubah. Jadi dengan keadaan begitu, kita boleh target certain gene yang kita boleh ubahkan dia supaya dia back to the normal. Jadi orang yang ketagih ketum tu dia boleh balik semula ke keadaan asal. So itulah yang saya punya planning untuk yang coming projek yang di Erlangen University tu. Okey, bukan itu saja, tadi visual kita tunjukkan ada juga gambar bunga telang. Ini juga apa yang Prof kaji ya sebenarnya, Prof. Kalau Prof boleh terangkan satu hasil kajian dan juga penyelidikan berkenaan dengan bunga telang ini, Prof, potensinya untuk merawat penyakit demensia dan juga Alzheimer untuk dibincangkan di Jerman juga. Mungkin Prof boleh kongsikan sedikit perjalanannya. Ya, kajian ini baru sahaja bermula dalam 2014. Dan pada tahun ini saya telah mendapat begitu banyak finding yang sangat bagus berkenaan dengan bunga telang. Tapi untuk maklumat, kita tak ada menggunakan dia punya bunga. Kita menggunakan akar bunga telang. Dalam didapati akar bunga telang yang mempunyai potensi yang bagus untuk dijadikan terapi. Model yang saya guna adalah model orang yang kena stroke. Jadi bila saya develop model ini kepada haiwan, bila orang yang mendapat stroke, dia akan menyebabkan hilang ingatan. Bila kita treat haiwan-haiwan ini dengan root bunga telang ni, didapati dia back to the normal balik. Maksudnya ingatan dia pulih semula seperti sedia kala. Dan didapati juga saraf-saraf yang rosak di dalam otak ditumbuh semula. Maksudnya regenerate balik. Jadi saya rasa ini adalah satu findings yang sangat bagus untuk saya continue, dan saya plan untuk formulatekan dia, especially for those people yang menghadapi masalah hilang ingatan. Prof, akhir sekali saya mendapatkan pandangan Prof sendiri kerana Prof akan pergi ke Jerman mungkin Januari nanti insya-Allah, dan sudah pasti bukan saja membawa nama sendiri, nama USM, malah nama Malaysia juga. Mungkin apa harapan Prof untuk perjalanan Prof ini?
Saya harap dengan findings yang saya akan dapat di sana, saya akan bawa balik semula ke di University Sains Malaysia. So saya boleh transfer the teknologi yang saya belajar di sana supaya saya boleh guna pakai di Malaysia dan pusat penyelidikan dadah boleh dijadikan sebagai reference center untuk penyelidik-penyelidik daripada universiti-universiti lain untuk datang ke center. Kita boleh menjalankan kolaborasi bersama melalui teknologi transfer yang saya dapat daripada Germany.